Ayo kita saksikan pertempuran yang kedua di antara pasukan Red Esports menentang Homeboyz. Okey, kategori. Gimana saya ni baru lagi saya budak baru lagi. Saya tak banyak pengalaman benda macam ni. Jadi untuk pandangan kategori, apa sebenarnya diorang ni cuba untuk capai dengan drafting sebegini rupa dengan pembawaan dua mates di bahagian mid lane bersama dengan Barat yang berhadapan dengan God. Saya ingin memberikan fokus melakukan poking daripada jarak jauh dekat sini. Disebabkan dengan adanya Mal yang menggunakan Novaria, tak ada masalah untuk melakukan poking dan itu yang sedang dilakukan. Nak buka map seperti yang dikatakan oleh Lafel, dengan adanya Axel Echo itu dah pun memadai bagi mereka. Mal dapat buff. Oh, Mal dapat buff. Okey. Dia dapat buff daripada siapa? Daripada ya. Okey, dia dapat buff daripada Chibi. Oh, tembakan yang menarik kita dapat saksikan tepat dan jitu, akan tetapi kita lihat bagaimana rotasi untuk pasukan Red Esports berada di bahagian top lane. Cuba untuk buat satu roadblock, tapi lihat bagaimana damage daripada Warlord cukup menyakitkan dengan penggunaan God. Akan tetapi, kenapa jawapannya dekat sini adalah Barat? Kenapa bukan Akai? Kenapa bukan Xbox? Yang ini saya rasa kita kena tanya dengan Cemilo nanti. Mungkin dia ada jawapan yang lebih sesuai. Saya pun tak memahami dekat sini. Kerana yang paling besar adalah lawan dengan God yang memberikan terus damage itu. Sama saja ibarat lawan dengan Xbox di pusingan sebelumnya. Tambahan pula masih lagi lawan dengan Cho, masih lagi lawan dengan Bruno. Mungkin beza kat sini Terizla masih lagi boleh untuk dimakan ataupun Fredin masih lagi boleh untuk dimakan lah. Itu saja kelebihan dia. Kebiasaannya Barat dia ambil apabila musuh tidak mempunyai damage yang mencukupi. Tetapi dekat sini dengan adanya Bruno, dengan adanya God yang mempunyai 2 damage, tak ada masalah daripada sudut tersebut. Tapi sekarang ni, turtle yang pertama menjadi rebutan. Zod masuk mengumpul stack untuk buka redoh Joy. Chibi dapatkan turtle dan sekarang ini seorang telah ditelan Mystic Gush daripada jarak belakang memberikan damage dan sempat penggunaan flicker dengan ketukan yang terakhir. First blood diberikan kepada Warlord dan juga 3-4 terbenam untuk Red Esports. Kalau kebiasaannya Barat diambil untuk memastikan boleh punish enemy yang tak cukup damage. Sekarang persoalan dia, Red Esports ambil 2 match untuk memastikan mereka ada lebih damage, namun seakan-akan tak berjaya untuk mencapai objektif pun kerana mereka dengan first team fight sebentar tadi tak berjaya untuk memberikan damage yang besar sekalipun. Saya rasa masalah yang lebih besar lagi bagi pasukan Red Esports adalah bagaimana mereka nak melakukan setup dekat sini. Dah bercakap tentang setup, Zod masih lagi memberikan tekanan kepada Exot dengan lebih mudah dan Exot disebabkan dengan adanya Vengeance dekat sini dapat bertahan dengan lebih lama, tetapi mungkin tidak sempat untuk menggunakannya apabila ada spekan daripada Zod. Jadi sebuah persoalan yang besar sekarang bagaimana untuk Emal bergerak dalam map. Walaupun dia keras, walaupun adanya Exot dan juga Mal untuk membuka map, tetapi dia perlu untuk jalan sendiri. Kalau tadi kita dah lihat bagaimana Barat bermain bersama dengan Franco pun masih lagi susah untuk membuka map. Sekarang ini terpaksa untuk bermain secara bersendiri, membiarkan saja double match ini untuk melakukan gameplay mereka tersendiri. Tapi dalam waktu yang sama, Melboy, saya rasa pemain ini mungkin boleh untuk menjadi kunci harapan untuk Red Esports dapatkan kemenangan. Walaupun situasi pada minit yang keempat sekarang ini Homeboyz berada di bahagian hadapan, pembezaan ekonomi sebanyak 2,000 gol memudahkan mereka mendapatkan sedikit banyak kelebihan, tapi Chibi menjadi target sekali lagi. Chibi yang mana cuba usaha melarikan diri tetapi tidak ada fokus yang lebih diberikan. Namun Emal sekarang dia tak nak welcome, tiada lagi Shunpo. Emal menelan Zon, tapi lihat macam mana Gistic Gush. Dia terus patah balik belakang. Flicker digunakan oleh Warlord. Tendangan kepada Red Cutie. Red Cutie susun 2 orang dan Chibi dalam keadaan yang bahaya. Flicker digunakan pakai tembakan daripada jarak jauh dengan Mal tidak mengena kepada sasaran. Tapi dalam waktu saya melihat Riser dekat bahagian atas ni sangat-sangat selesa. Dia dah dapatkan kesemua gold plate. Malah kedudukan gol pastinya diungguli oleh Bruno ini, yang mana di pusingan pertama dia lakukan perkara yang sama, farming, masuk je bahagian mid game, dia masuk dalam team fight terus meletupkan
nyawa-nyawa daripada pasukan Red Esports dengan damage yang begitu besar yang tak mampu untuk ditampung lagi. Itu juga menjadi titik perubahan di mana Homeboys mula bermain dengan lebih agresif lagi. Buat ketika ini, Homeboys bermain mengikut buku, mereka masih lagi memberikan fokus lebih lagi kepada objektif. Tidak terlalu memaksa untuk melakukan ambush ataupun pick off dekat sini. Saya rasa adalah pilihan yang lebih baik. Terutamanya sekarang ini tiada tekanan pun untuk mereka melakukan gerakan yang terlampau agresif. Zon, oi, dia taunting je ingatkan nak masuk. Tapi tak mengapa, kita tengok macam mana dengan keadaan Zon yang cuba mencari mangsa. Tendangan yang dicari untuk berikan makanan kepada Rizal. Dengan habis gold plating telah diratah, tak ada masalah kalau ada one by one sekalipun. Akan tetapi Chibi juga menerima nasib yang agak sedikit sukar, sulit untuk keluar daripada keadaan tersebut. Astral Echo diguna pakai merendahkan 4 posisi pasukan Homeboys yang terpaksa untuk berundur, batalkan plan mereka di bahagian top lane. Ya, rancangan mereka telah pun digagalkan, kembali pulang kepada lane masing-masing buat ketika ini. Pada minit yang ke-6, Red Esports nampaknya buat ketika ini hanya mengikuti tempo yang telah pun dilakukan oleh Homeboys. Tempo yang sudah pun ditetapkan oleh Homeboys adalah mereka ingin meletakkan Chibi di hadapan. Red Esports cuba untuk makan Chibi, tapi pada akhirannya Warlord akan memutarkan keadaan dengan penggunaan Mystic Gush. Dan setakat ini, walaupun ada Joy, belum lagi ada cubaan untuk dapatkan God yang digunakan oleh Warlord ini yang berkesan. Sedangkan saya jagakan mungkinlah, bolehlah dengan penggunaan Joy dekat bahagian mid lane ini untuk dapatkan Warlord. Tapi cubaan itu sama ada tak ada ataupun kurang berkesan. Dia macam selesa tanpa sebarang gangguan. Dengan KDA dia kita dah boleh buktikan Warlord posisi dia cantik, susah untuk ditangkap. Setakat ini masih lagi belum menjadi target utama untuk pasukan Red Esports. Sebenarnya itu adalah satu perkara yang bahaya juga sebab Warlord apabila mendapatkan item mudah untuk dikeluarkan true damage. Namun ketika ini masih lagi belum ada saingan daripada Red Esports untuk merebut turtle. Tendangan yang baik dan Mystic Gush daripada belakang. Kamehameha yang terus mengorbankan Aimal. Diberikan kita tersebut kepada Zon dan Red QT in the wrong place, in the wrong time. Dan Mal ketukan yang terakhir sempat dapatkan kill. 9 balas 1, 3 orang terkorban. Menunjukkan Homeboys pada minggu ini telah pun bangkit bermain dengan lebih meyakinkan. Tapi sekarang ini Chibi Zod, hampir saja kau kasih blast yang menarik Zod, tapi sebabkan dengan adanya blink skill boleh larikan diri dan sempat selesa di bahagian top lane untuk dapatkan tarik yang kedua bagi Homeboys. dua menara telah pun berjaya dijatuhkan. Ini seperti mengikuti syarat kemenangan dengan penggunaan bunuh bagi pasukan Homeboys. Perlahan-lahan snowball effect telah pun dicapai. Lihat pada minit yang ke-7 sekarang ini, perbezaan gol dah pun mencapai 6,000 gol. Red Esports semakin lama semakin jauh ketinggalan. Ya, semakin lama semakin jauh ketinggalan, hampir mencapai 6,000 gol di minit yang ke-8. Itu adalah satu jurang yang cukup besar, sudah pun direka oleh pasukan Homeboys. Sekarang dengan ketiadaan semua outer turret, mereka seakan-akan tersiksa. Lebih-lebih lagi Emal. Kalau pada saat ini Bomb sudah pun mula untuk diambil oleh pasukan Homeboys, sebentar lagi Emal hanya akan menjadi barat yang cukup kecil di dalam lane of dawn tanpa sebarang stack. Dan itu adalah waktu di mana Emal seakan-akan tidak berguna lagi selaku seorang peran lain. Itu menjadi masalah apabila Homeboys telah pun memegang kawalan map sepenuhnya. Tetapi sekarang ini dengan menara inner turret, mereka masih lagi berdiri di bahagian ketiga lane. Mereka masih lagi mempunyai ruang untuk mendapatkan stack tersebut diberikan kepada Emal. Tetapi kalau ini berlanjutan, saya masakan Homeboys tak ada masalah untuk meratah segala menara di kawasan luar. Ya, benar. Mereka cuba untuk ratah semua menara terlebih dahulu, tapi pada pendapat saya masih terlalu awal pun untuk ambil lot. Mungkin boleh cuba untuk dapatkan menara-menara yang ada seperti inner turret untuk memaksimalkan penggunaan lot ini. Kerana daripada sudut defending sekalipun, okey, saya tahulah terlalu awal, tapi mungkin itu bukan caranya untuk memperlambatkan pengambilan lot. Mereka cuba untuk mencari Red Esports keluar. Exot membuka map terlebih dahulu. Satu bola je dah tak mampu tertahan apa-apa. Terus balik untuk regen balik nyawa. Tetapi dahsyat sekali Rizal yang diberikan ruang terlalu bebas. Yang dah ratah turret plating, yang dah ratah turret sekalipun, tak ada sebarang kematian. Rizal dah cukup banyak gol untuk diketengahkan. Satu bola cukup memeritkan. TB level 13.
Untuk Mal masih lagi level 8 sendiri pun. Ya, dan perbezaan sebanyak 2 bersama dengan Emal dekat sini. Dan kita kena ingat, Chibi yang sentiasa berada di bahagian hadapan mendalam damage, tapi masih lagi tiada masalah untuk menghadapi Wave. Ini disebabkan perbezaan ekonomi daripada segi itemization dan juga level damage tak dirasai oleh pasukan Homeboys. Inilah bahayanya snowball impact. Ya, snowball effect yang sudah pun tercipta sebentar tadi apabila Homeboys berjaya untuk dapatkan kemenangan sedikit demi sedikit. Sekarang ini juga Lord sudah pun mula untuk masuk. Ini trik saja yang berbaki. Masih lagi ada Holy Defense untuk mereka mempertahankan menara. Satu sudah pun meletup di bahagian atas, tengah dalam perjalanan. Tapi Lord masih lagi akan dipertahankan di bahagian bawah. Dengan begitu mudah kerana fokus mereka tertumpu kepada bahagian itu saja. Tapi Zon akan cuba. Ya, tetapi kita lihat tendangan yang baik. Dan Eval ditangkap. Walau daripada belakang, Slesa membuka Mystic Gush. Dan 3 orang, 2 orang terkorban. Raikuti melarikan diri. Dengan pukulan ajaib, Lord masih lagi ada. Namun Melboy cuba sedaya upaya untuk bersihkan minion, untuk halau keluar pasukan Homeboys daripada rumah mereka. Dan tarik terakhir dijatuhkan. Sempat hampir saja terkena. Riser! Berkait dapatkan kill. Dan Riser, wow! wipe out. Dan sekarang Homeboys menang bersih. 2 berbalas dengan 0. 14 berbalas 1. Homeboys bangkit semula daripada minggu yang lepas, berjaya untuk menunjukkan dominasi menghadapi dengan pasukan Red Esports. Red Esports walaupun idea yang menarik, tapi sekali lagi tidak memberikan efek yang diingini. Ya, tepat sekali. Impak yang kurang berkesan daripada Red Esports memudahkan Homeboys untuk mendapatkan kemenangan bersih 2-0 di hari ini, yang mana pastinya mampu untuk mengubati luka lara mereka setelah kekecewaan pada minggu yang lalu. Hari ini mereka memulakan minggu mereka yang ketiga dengan kemenangan bersih. 3 mata terus diambil oleh Homeboys. Tapi yang saya betul gemar melihat perubahan daripada pasukan Homeboys adalah kali ini walaupun GB sekali lagi menjadi target oleh pasukan musuh, tetapi mereka dah pun bersiap sedia untuk menghadapinya. Tapi sekarang ni kita nak mendengar interview bersama dengan pemenang kita, iaitu Homeboys bersama dengan Rose. Jom kita dengar apa yang ingin diperkatakan. 3 mata penuh untuk the crowd favorite Homeboys. 2 berbalas 0, clean sweep. Terima kasih banyak-banyak. Tak bagi kita OT lagi. Alright. Okay, kejap. Cibi. Ni Cibi. Okay. Cibi. Minggu lepas, selepas korang kalah, you cakap apa dekat I? You cakap korang tak on form last week kan? Apa yang menjadi masa dalam seminggu? Apa korang bincang? Macam mana korang bounce back hari ni untuk menang 2-0? First kali saya nak say Alhamdulillah lah sebab kita orang secure 2-0 dekat Red Esports. So kita orang bersyukur kita orang menang. So untuk last week kita orang mungkin kita orang reset kot dan kita orang buat balik apa mistake korang, apa kurang kita orang. So kita orang buat yang terbaru dan jadi Homeboys yang baru lah daripada week ketiga ni. Alhamdulillah. Alright. Okay. I nak tanya Zon pula. Alright, Zon. Kita tahu selepas minggu lepas ramai orang yang kecam Zon. Okay, Benda let's biasa put it that way. Oh, benda biasa. Benda biasa. Alright, sekarang Zon menang clean sweep. 3 mata penuh. Apa yang Zon nak cakap kepada semua haters? Kepada semua haters. Sudah-sudahlah tu nak cakap apa, mekanik tua dah tak relevan. Tengok 2-0 easy tau. Alright guys. Zon dah bersuara, Chibi dah bersuara, tapi untuk korang, siapa MVP korang? Alright, mari kita tengok MVP kita untuk kali ini ialah Rizal. Our Indonesian marksman, gold laner. Okay, Rizal. Sekali lagi dapat MVP. Apa perasaan Rizal dapat MVP selepas kalah minggu lepas lawan MPNC? Jelas happy. Terus yang pertama-tama juga ya terima kasih banyak buat Flame Boss yang udah datang buat dukung kita hari ini, dan kita juga berhasil bawa pulang poin ini di minggu ini.
Dan jangan lupa dukung kita juga di next week berikut-berikutnya. Alright, mantap. Tadi selepas Homeboys menang, Daddy cakap dia nak cakap something. So, kita paskan mic ni pada Daddy. Alright. Okey, kejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. First and foremost, thank you kepada semua yang datang. Tak kisah daripada side raid ke, side Homeboys ke, side Flame Boys. Thank you banyak-banyak. And kita ambil masa seminggu, kita dapat reset dengan baik. Thank you to coaching staff sebab diorang, to be honest, ramai yang kecam diorang yang saya bagi punishment untuk diorang train diorang punya mental, diorang buat live, diorang bagi tahulah, diorang declare apa masalahnya. Kepada founder Red Esport, saya doakan ataupun kami doakan supaya cepat sembuh, boleh datang sini. And kepada pasukan-pasukan yang kalah, sebenarnya jangan pernah down sebab kita orang rasa kalah tu rasa benda yang bagus untuk korang reset. Kalau korang menang, korang akan di awang-awangan, rasa happy all the way, lepas tu korang akan lupa apa yang patut korang buat. So untuk tim yang kalah jangan risau, korang still boleh menang insyaAllah. Alright, terima kasih Daddy. Once again guys, congratulations kepada Homeboys untuk menang match terakhir kita dengan 3 mata penuh 2-0. A round of applause for Homeboys. Alright, terima kasih Daddy, terima kasih Homeboys. Alright, and with that, mari kita throw it back to the casters untuk mendapat tahu apa yang menjadi dalam game ni. Game Queen Sweep. So casters, dipersilakan. Ish. Kesianlah Zon asyik kena kecam. Siapa yang kecam tu Uncle. Dah ada netizen dekat sini, Uncle pun kecam. Aduh, teruk lah Uncle. Uncle memang suka bergurau dengan dia. Dalam 2 game ni, Ryza mati sekali je. Kita punya MVP punya trend, mati tak ada lebih 3. Tu KPI. MVP kena jaga KDA. Nanti kalau head to head baru cantik. Betul. Jadi sebab tu kena jaga. You clever lah, Mas. Yeah, I'm very clever, you know. Oh, wah. Dia clever terus speaking. Dah diam. Sorry. Shut up. Very, very smart people. Okay. Jadi dekat sini, Ryza MVP. Kenapa Sebab dia main Bruno depan Melboy. Dia tutup. Macam, ni Bruno. Sekejap. Kita nak bincang lebih banyak lagi. Tapi kita nak dengar dulu dekat dalam game, apa yang diorang bincangkan. Tunggu sekejap, ada lagi berapa saat lagi. Okey, dengar mic check, jom. Wow. Kating. Cepat tak? Bagus sikit, Man. Solo kill! Tengok. Solo kill je! Boom. Bom, bukan urusan! Bom! Nice. Aku. Okay. Jangan skill. Boom. Bagi tu. Ni, Man. Boleh. Nice. Bisa aku setting. Nice. Bawah. Thank you, cuy. Solo kill untuk Apian tu. Di depan. Solo kill deh! Nice. That's it. Dapat. Tahu. Tahu lu. Mati. Boleh. Mid. Follow up. Go boleh tu. Jom, kasih mayu. Nice. Lagi. Nice. Lagi. Nice. Okey, dah biar. Okey, jom kita tengok itemization pula. Nak cakap apa pasal item dia? Lagi. Yang sama ya. Dia nak buat apa? Pasal apa? Pasal draft. Buat kenapa God sekarang kuat gila? Nak sembang pasal God ni. Boleh lah, boleh. Bukan nak sembang pasal Novaria Joy ni. Tu nanti kita pergi nanti ke lagi. Homeboys. Kita mulakan dengan yang menang, lepas tu yang kalah. Tapi macam mana dia cakap? Kalah it's okay. Dia bagi kita kesedaran. Tapi secara jujurnya, saya tak tahu kenapa banyak kali dalam MPLM1 ni dia macam draft tu dah tak sedap. Tiba-tiba dia jadi sedap. Contohnya, God ni tadi dah diambil dulu. Selepas itu, last pick baru Barat. Padahal, boleh je lepas dah ambil God tu punish dengan ambil hero assassin. Yang mana masih lagi open macam Hayabusa, macam Link, yang masih lagi ada. Tapi lepas tu, terus Barat dikuncikan lawan dengan God. Tak payah nak sembang lain pun. Kalau letak Joy dekat bahagian jungle pun masih lagi boleh menang lawan dengan God dengan mudah. Bila awak buat macam tu kan, dia ibarat macam minum susu yang basi. Dah tahu dah tak sedap tapi minum juga. Betul. Betul cakap. Sama lah juga macam tadi waktu yang Todak punya game tu, yang Okey, waktu apa awal pahaman saya? tiga awal tu. Boleh tahan Mars boleh terima ke? Awak okey Mars? Not very smart example.
But really clever how the way you put it lah. Now one see other team okay, we see the colour merah team. Kan. Okay, sekarang ni kita melihat Sekarang kita kepada berborak. Red Esports dekat sini. Okay, kalau kita cuba nak memahami kenapa Barat diambil dekat sini, saya rasa daripada segi damage tak mungkin, sebab damage untuk pasukan Homeboys cukup kuat. Jadi saya rasa antara salah satu lagi sebab adalah untuk menggunakan Daytona's Welcome apabila ingin melakukan perebutan objektif itu untuk mengunci Chibi, untuk memakan Chibi supaya beliau tak boleh memberikan impact ataupun menggunakan retribution tepat pada waktunya. Tetapi ini yang menyebabkan kenapa Homeboys bijak jadikan Barat target utama. Betul. Dan padahal untuk Red Esports kali ni, composition diorang sangat-sangat kurang crowd control untuk halang Chibi daripada terus boleh berada kat depan. And tak ada tekanan langsung daripada Joy kalau kita tengok sepanjang game. Dan kalau kita tengok dia punya ulti pun hanya guna sekali je untuk menyelamatkan diri. Betul. Sekarang kalau kita tengok post game stats juga, sama untuk game pertama di mana Melboy sebenarnya berjaya untuk keluarkan banyak damage. Dan lagi dia pakai Melissa AOE besar dan sebagainya, tetapi dia macam synchronization tu tak betul. Macam bila kita beli puzzle, tahu puzzle yang kita nak apa? Nak dapat satu gambar tu kan? Dia beli dua gambar yang berbeza, lepas tu dah campur aduk, jadi tak tahu dia nak completekan gambar tu macam mana. Saya rasa setuju dengan apa yang awak cuba lontarkan dekat sini. Terima kasih. Saya pun tak faham. Tengah jalan saya dah lupa dah apa yang saya seperti sinergi yang ingin dibawa oleh Red Esports tidak sempurna, tidak kemas dekat sini. Ini menyebabkan kenapa mereka tak boleh menggunakan line up ataupun draft ini dengan lebih efektif lagi. Bagusnya awak ni macam Lafel pergi beli puzzle, awak yang pasang. Saya letak sikit. Zan, Bila dia cakap saya tak faham. Awak Betul. cakap saya faham. Ni saya dengan Zan, walaupun kita benci sama sendiri tapi kawan. Ya. Saya translatekan player, dia translate caster. Diorang pernah satu squad dulu. Pernah satu squad. Pernah satu squad Dia dulu. pernah coach saya dulu. Time tournament tak datang. Wah. Wow. Okey, kat sini kita tengok highlight macam mana. Apa yang jadi soalan saya sekarang, bagaimana Exot berkali-kali gagal untuk menangkap Warlord yang mana sepatutnya jadi target utama, tapi Warlord nampak selesa. Sebab tu saya lagi suka Kim. Oh sorry. Wow. Cakap sorry. Alamak. Mic off. Ya. Tapi dia macam ni sebab saya memang rasa yang Exot belum cukup lagi dia punya chemistry dengan team. Sebab actually semualah drafting punya chemistry kurang. Player punya chemistry pun kurang. Nampak macam 5 orang main solo. Lafel. Tapi itulah masalah dia. Ayah Cerita dia. Sini kot. Ayah dia dekat sini kot. Tapi cerita dia, kalau tukar seorang je, tiba-tiba macam main 5 orang dah 5 tahun. Seorang je beza dia. Ada Kim dengan tak ada Kim, Red Esports jauh beza. Betul, Uncle setuju dengan apa yang Samfrah katakan. Dan kalau kita tengok tadi pun, Joy sepatutnya early game dia main sangat agresif, tapi dia terlalu pasif sampai macam main brawl dekat mid je. Dia tak ada rotation langsung. Ya, tapi sekarang ni kalau kita melihat kepada standing Homeboys dengan kemenangan bersih sebentar tadi itu saja melonjakkan mereka di tangga yang ketiga dengan markah 9 dekat sini. Dan untuk Red Esports masih lagi kekal di zon yang bahaya. Bukan masih kekal, dia baru masuk. Sebelumnya Lunatics. Dengan kemenangan Lunatics pada hari semalam, Red Esports tak berjaya pula dapat kemenangan pada hari ini walaupun satu mata. Tapi kita tengok macam mana